Sambung pembelajaran kita seterusnya ya. Okey, kita sambung kat sini. Kalau kamu tengok saya bagi iaitu terus sampai latihan formatif. Tapi saya lupa ada 2 lagi latihan yang kita tertinggal. Saya sentuh sikit je insyaAllah kan. Iaitu latihan kerja 24 dengan 2.15 pasal perubahan kecil dan penghampiran. Kita dah buat belum ni? Belum kan? Saya rasa. Kan? Perubahan kecil dan penghampiran. Dia tak susah mana, tapi ada part dia yang agak confusing sikit kan. Kena jaga kan. Kalau tengok latihan, kita tengok dekat latihan 2.14 ni, formula dia simple je, satu je formula dia, iaitu dia kata dy dx ni kita boleh anggapkan dia hampir sama dengan perubahan y, delta y per dengan delta x. Kan? Cuma kat sini kamu kena ingat yang mana dy dx ni adalah satu geng. Dia tak boleh pisahkan. Tapi delta y dengan delta x ni kita boleh pisahkan dia. Yang mana dy dx ni adalah dy dx lah cerita dia. Delta y ni adalah perubahan kecil bagi y. Yang ini pula adalah perubahan kecil bagi x. Okey? Kita tengok soalan dia. Yang mana ada buku tab boleh buka buku tab lah. Sebab saya tak bagi nota ni hari ni. Kamu tengok nombor 1. Cerita dia. Bagi setiap fungsi berikut, cari perubahan kecil dalam y yang sepadan dengan perubahan kecil dalam x yang diberi. Ayat. Okey. Nombor 1. Y sama dengan 4x kuasa 3 tolak 3x kuasa 2. Kemudian dia bagi apabila x monokok daripada 1 x monokok pada 1 kepada 1.05. Okey. Sini ada satu maklumat dua maklumat jelas, satu maklumat tak perasan kadang-kadang. Okey. Yang jelas dia apa? Yang jelas dia adalah y. Y sama dengan 4x kuasa 3 tolak dengan 3x kuasa 2. Jelas. Okey. Nak buat dy dx pun senang. Dy dx adalah 12x kuasa 2 tolak 6x. Senang. Tapi kena ingat, bila kita buat dy dx, dalam topik ni, kamu kena masukkan nilai x dia. Kan? Kat mana nilai x dia? Nilai x dia kadang-kadang tak jelas. Nilai x kamu kena ambil mamat ni. Kena ambil nilai asal x. Nilai asal x kena ambil. Kat sini nilai asal x adalah 1. Masukkan kat sini. Dapatlah dy dx dia 12. 1 kuasa 2 tolak 6 kali 1. Dapat 12 tolak 6. Dapat 6. 6 tu apa? Dy dx. Sekarang kita dah boleh cari perubahan bagi y. Sebab apa? Seorang lagi yang jelas yang kita nampak adalah delta x. Perubahan x maksudnya selepas tolak sebelum. 1.05 tolak 1 adalah 0.05. Okey? Masuk dalam formula. Jadi dy dx sama dengan delta y per delta x. Kita akan dapat kat sini x dy dx dia 6. Delta x ni naik potong begini darab lah. Kan? 6 darab dengan 0.05 dapatlah delta y. Jawapan dia delta y sama dengan berapa ni Zapuan? Zapuan yang laju tekan kalkulator ni. 0.3. Betul ke? Betul Cikgu. 0.3 kan? Okey. Boleh Siti? Boleh Cikgu. Boleh kan? Okey. Mana pemadam? Pemadam dia hilang. Okey, ini contoh nombor 1. Jom kita terus pergi contoh nombor 2 pula. Bukan nombor 2. 1B. Okey. Padahal tengok. Sama cerita dia. Cuma mungkin equation dia lah. Dia nak jadi susah sikit equation dia lah. B. Dia bagi apa? Y sama dengan 4. Nah, punca kuasa pula. X tambah 3X kuasa 2.
Sama kat cerita dia. Dia kata X menyusut. X menyusut. Apa jadi dengan X? X mula dia starting dia 4 menjadi 3.98. Tak ada masalah. Sebab maklumat yang pertama kita tahu kita akan dapat sini. Saya buat ni dulu sini kan. Y sama dengan 4X kuasa 1/2. Campur 3X kuasa 2. Kita boleh dapat dy dx. Sama dengan pergi depan 1/2 darab dengan 4 tinggal 2. X tolak 1 negatif 1/2 campur dengan 6X. Okey. Masukkan X yang asal. Mana X yang asal ni? 4. X yang asal masukkan. Ini daripada X 2. 4 kuasa negatif 1/2 campur dengan 6 kali 4. Sini kita akan dapat 2 per dengan 2. Dapat 1 campur 24. Dapat 25. Okey. Lepas ni ke sebelah. Formula kita pula adalah dy dx. Sama formula tu. Nampak sebelah je. Delta y per delta x. Dia nak delta y ni kita kena dy dx darab dengan delta x. Jadi delta y kita apa? Delta y kita sama dengan dy dx 25 darab dengan berapakah perubahan x kita? Perubahan kita ambil selepas tolak sebelum. Selepas tolak sebelum. Jadi 3.98 tolak 4 dapat 25 darab dengan 0.02. Dapat apa dapat? 5. negatif 0.5. Ni negatif 0.5. Okey. Boleh itu asas kita panggil dalam cerita pasal apa ni? Perubahan kecil dan penghampiran. Small change and approximation. Okey. Apa ada? Isyraq. Isyraq tak ada. Isyraq tadi balik tidur terus ke Safwan? Tak tahulah cikgu. Dia kena vektor sekali. Dia terus jam kalau tak tidur terus. Okey, nombor 2. Nombor 2 kat sini, kita tengok nombor 2. Soalan bagi setiap fungsi berikut, cari perubahan kecil dalam X yang sepadan dengan perubahan kecil dalam Y yang diberikan. Dia terbalik pula kan. Dia bagi apa? Y sama dengan 2, X kuasa 3/2. Okey, dia cerita kat sini, Y punya cerita, iaitu Y menyusut daripada 16 menjadi 15.7. Okey. Bila dah buat yang A tu, kamu tahu yang pertama kamu kena tahu apa? Bila kita buat dy dx daripada sini, kita buat dy dx. Kan? Bila kita buat dy dx. Bila kita buat dy dx, kita perlukan nilai x yang masuk. Nampak? Tapi kat sini dia bagi y. Jadi sebelum kita pergi buat benda ni dulu, kita pergi cari dulu nilai x. Sebab kita tahu dy dx perlukan nilai x. Jadi bila kita buat dy dx tak ada nilai x, tak cukup, kena patah balik. Kita pergi buat dulu yang mana? Y sama dengan 2x kuasa 3/2. Y ambil nilai asal y. Letak sini. Jadi 16. 2x kuasa 3/2. 16 bahagi 2, 8. X kuasa 3/2. 3/2 potong pergi sebelah. Dia akan jadi 2/3. Jadi cerita dia kat sini adalah dapat jawapan dia X sama dengan 4. Dapat 4. Baru kita boleh pergi sini. Dia ada tambahan sikit. Sebab bila dia tak bagi X, kita kena pergi cari X dulu. Okey? Dah buat dy dx. Bila kita buat dy dx, kita akan dapat dy dx kita adalah 3/2 kali dengan 2 X tolak 1. Jadi tinggal 1/2. Kan? Okey? Sekarang kita dah boleh masukkan. Ni 2 dengan 2 ni mati. Tinggal 3. X kita 4. Masukkan 4 kuasa 1/2. Maksudnya apa? Punca kuasa 2, 4. Jadi jawapan kita sini 6. Jadi baru kita boleh masukkan dalam formula. Main formula dia iaitu apa? Dy dx sama dengan delta y per dengan delta x. Cuma soalan sekarang nak cari apa? Delta x. Jadi saya akan masukkan dulu lah cerita dia. Dy dx kita 6.
Delta Y kita mana? Delta Y kita nampak. 16 berubah menjadi 15.7. Jadi perubahan kita adalah negatif 0.3. Delta Y kita adalah negatif 0.3. Jadi saya masukkan negatif 0.3 per dengan delta X. Jadi kita akan dapatlah delta X tukar tempat. Jadi delta X sama dengan negatif 0.3 per dengan 6. Dapat jawapan negatif berapa ni? 0.05. 0.05. Dia demam-demam ni dia memang calculation dia slow sikit lah Sapuan. Nasib baik Sapuan ada kan. Sapuan bagus, Sapuan sipis semua. Okay. Jadi kita teruskan. Boleh faham kan? Jadi kita tengok. B pun sama cerita dia. Bila kita pergi dekat B, padam dia boleh padam ni dah masuk otak kot. Formula ni. Kan? Dah 2-3 kali tengok, melekat dah. Okey. Ni. Kita pergi nombor 2B. Dia bagi apa? Y sama dengan X tambah 2 per 2. Kemudian dia bagi Y. Cerita dia berubah daripada 2 kepada 2 tambah P. Pula cerita dia kat sini kan. Okay. Kat sini kamu akan tengok cerita dia. Dia ada dalam bentuk unknown. Dalam bentuk unknown. Tak apa, tak ada masalah. Cuma kita ingat tadi. Bila kita buat dy dx kat sini. Kan. Kita perlukan nilai X. Kita perlukan nilai X kan. Tapi kalau benda dy dx ni. Dy dx tak payah. Sebab dia adalah linear. Kan? Bila linear tak perlu pun nilai X. Kan? Tengok contoh. Kenapa saya bagi tahu? Tengok kat sini. Ini linear. Linear maksudnya apa? Bila kita tukar dia Y dapat 1/2X tambah 1. Macam tu je. Sebab. Jadi terus kat sini kita akan dapat dy dx sama dengan 1/2 je. Dia tak payah. Dia perlu tak nilai X? Tak payah pun tak apa. Kan? Kita tengok sebab dia linear kan. Kemudian kita dah boleh masuk dalam formula yang main dia. Formula main dia kat sini adalah delta Y kita adalah sama dengan perubahan dia 2 campur P tolak 2. Kita akan dapat P. Jadi main kita adalah dy dx sama dengan delta Y delta X. Okay. Dy dx kita adalah 1/2. Delta Y kita adalah P per dengan delta X. Jadi delta X akan dapat. Ni darab silang. 2P. Habislah cerita dia untuk soalan nombor 2 ni. Okay. P ni dia biarlah. Sebab dia tak ada kaitan langsung dengan X. Kan? Nombor 3. Nombor 3 ni yang penting. Yang ni selalu masuk exam. Tapi ramai yang confuse macam mana cara nak buat yang nombor 3. Dia memang, cerita dia memang dalam topik yang sama. Tapi cara dia tanya tu ada beza, dia lain sikit. Okay. Nombor 3. Nombor 3. Diberi Y sama dengan 16 per X kuasa 2. Cari nilai dy dx. Kita cari dy dot. Cari dia tanya. Cari nilai dy dx apabila X sama dengan 2. Yang pertama. Yang kedua. Ini soalan pertama dia. Cari dy dx apabila ni. Yang kedua, seterusnya. Tentukan nilai hampir. Nilai hampir bagi 16 per 2.02 kuasa 2. Yang ini yang penting. Okay. Kat sini kita buat ni dulu kan. Tengok. Yang ini senang. Dia suruh cari dy dx, kita buat dy dx. Jadi Y sama dengan 16 X kuasa negatif 2. Jadi dy dx sama dengan negatif 32 X kuasa negatif 3. Masukkan X kita 2 sama dengan negatif 32. 2 kuasa negatif 3 sama juga negatif 32 per 8 dapat negatif 4. Dah siap yang pertama nampak? Kan? Cuma kat sini, yang ni penting.
Bila dia nak nilai hampir ni, kita ada formula yang satu lagi. Kita kena anggap sebagai apa? Kita kena let. Anggap sekejap. Let. Ni sama dengan ni, kamu tengok. Bentuk dia sama. Nampak? Kita kena anggap, okay, Y sama juga dengan 16 per dengan X kuasa 2. Yang ini. Yang mana X dia berubah daripada asal X kita adalah 2. 2 kepada 2.02. Tu kena jadi macam tu. Okey. Yang mana apa jadi dengan nilai hampir semua ni? Dan kita akan dapat formula dia pula. Y yang baru nanti. Nilai Y yang baru adalah sama dengan Y yang lama campur dengan perubahan Y. Ini formula. Tu kena ingat. Y baru apa? Y baru ni. Mana Y lama? Y lama yang ni. Y lama sama dengan 16 per 2 kuasa 2. Ini Y lama. Y baru ni. Jadi nak dapat Y baru, nak dapat nilai hampir ni, kita kena buat persamaan ni. Okey? Jadi Y lama boleh congak, nampak? 16 bagi 4, 4 je. Y lama. Okey? Jadi kita kena pergi buat. Macam mana nak buat cerita dia? Kita kena dapat delta Y. Jadi apa formula untuk delta Y? Dia beritahu dy dx sama dengan delta Y per dengan delta X. Potong kat sini, darab. Dapatlah kat sini delta X. Jadi delta Y kita adalah apa? Berapa delta X? Perubahan X. X berubah daripada 2 menjadi 2.02. Jadi delta X adalah 0.02. Saya masukkan sini. 0.02 darab dengan dy dx kita negatif 4. Sini kita akan dapat negatif 0.08. Apa benda negatif 0.8 ni? Adalah delta Y. Jadi kita akan dapatlah nilai Y yang baru. Apa nilai Y yang baru? Nilai Y baru adalah ni. Ini 16 per 2.0202 adalah hampir sama ataupun sama dengan Y lama 4 campur dengan negatif 0.08. Dapatlah jawapan akhir dia 3.92. Dia fahamkan. Dia ada banyak ada tambah ni. Walaupun soalan ni simple je. Cara dia tanya. Benda ni je. Hanya pasal apa? Nilai hampir. Kena ingat. Boleh? Okey. Jadi kita tengok nombor 4 pula. Lain sikit ni. Dia ada cerita pasal peratus perubahan hampir. Dah Dah ambil formula ni. Y baru, Y lama ni. Dah macam apa? Minyak dululah. Dulu famous lah minyak baru, minyak lama. Sekarang tak ada, isi sendiri. Kuning, 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 hijau. Kuning, hijau. Kan? Siapa isi biru bodoh. Okey. Nombor 4. Dia beritahu, jika Y sama dengan X kuasa 5/4, cari peratusan hampir. Dia nak peratusan. Peratus. Pandai-pandai aku tambahan. Peratus perubahan. Terus jadi peratusan. Peratus perubahan hampir. Okey. Apabila terdapat 4% perubahan dalam Y. Jadi Y berubah sebanyak 4%. Okey? Sama cerita dia. Yang penting kamu kena ingat, dia ada perkataan apa? Perubahan hampir. Iaitu dia duduk dalam formula yang sama. Apa benda? dy dx sama dengan perubahan Y per dengan perubahan X. Okey? Kita tengok. Yang pertama sekali, ni. Dia bagi perubahan pada Y sebanyak 4%.
Kan? Kemudian daripada dy dx boleh dapat tak? Dy dx. Kejap. Saya ada lupa satu formula. Cuba tengok kejap apa. Okay, sambung terus latihan 2.15. Kita masuk tak apa. Nanti bila ingat kita tengok balik. Nombor 1. Tempoh ayunan T bagi satu bandul dengan panjang T sama dengan 2 pi. Punca kuasa 2 L per dengan 10. Okey. Cari perubahan hampir dalam T. Dia nak delta T apabila L menokok. L menokok L, perubahan L berlaku menokok daripada 9 kepada 9.05. Jadi kat sini kita akan dapat delta L sama dengan 0.05 dan L asal adalah sama dengan 9. Kalau ada semua lengkap macam ni senang sikit kita buat. Jadi formula kita kat sini adalah kita kena dapatkan dulu dt dl. Jadi kita akan buat T, saya jadikan dia kat sini 2 pi. Yang ini L per 10 kuasa dengan 1/2. Kita dah boleh buat dia punya ni. Jadi sama dengan dt dl sama dengan 2 pi, tak ada masalah. 1/2 akan pergi depan. 1/2 akan pergi depan. Dia akan jadi pi aja tinggal. Kemudian dalam ni yang tinggal adalah 1/10 L. L per 10 tolak 1 negatif 1/2. Kita masukkan nilai L asal kita adalah apa tu? 9. Kita dapat kat sini. Per 10 ni. Sembilan per 10. 0.9 kuasa negatif 1/2. Cikgu, yang ni tak ada beza dalam ke? Itulah saya tengok tengah fikir beza dalam ni. Beza dalam ada kan? Kena darab balik dengan 1/10. Betul? Saya rasa macam ada beza dalam. Berapa dapat ni? Test calculator tengok sekejap. Saya dapat 0.33. 0.33 pi. Tak, 33. Pi dah kira sekali. Pi dah kira sekali. Sekejap. 3311 535. 0.3311 3312 lah saya ambil. 3312. Okey. Soalan dia cari perubahan hampir dalam T. Jadi dt dl
sama dengan perubahan hampir dalam T per dengan perubahan hampir dalam L. Jadi kita akan ambil potong. Perubahan hampir dalam L kita ada darab delta L akan dapat delta T sama dengan 0.05 darab dengan 0.3312. Nombor-nombor dia je pelik-pelik dia bagi kan. Dia darab je. 0.05. Dapat jawapan 0.01 6 5 6. Okey, cuba kamu cek tengok. Betul tak? Kadang saya tekan kalkulator ni masalah ni nombor-nombor ni. Nombor pelik-pelik tekan kalkulator jam. Betul, let go. Betul okey. Nombor 2. Nombor 2. Okey, yang ni kalau kamu sangkut, kamu bagi tahu kan? Ini kalau saya pun sangkut, saya takut kamu pun nanti sangkut juga kan? Luas tumpuk minyak yang berbentuk bulatan kan? Luas tumpuk minyak berbentuk bulatan, jadi kita ambil luas bulatan. Luas bulatan adalah pi, kita pakai J kuasa 2. Ini luas bulatan kan? Okey. Bertambah daripada, jadi luas dia berubah daripada 4 pi berubah kepada 4.01 pi. Ini dia punya luas. Okey. Cari perubahan kecil sepadan dalam jejari tumpuk minyak itu. Okey. Jadi kat sini delta luas kita adalah sama dengan 0.01 pi. Okey. Yang sini kita boleh dapat dl dj sama dengan 2 pi j. Okey, cuma kita tak ada J. Jadi kita kena pergi cari J kejap sebab kita ada nilai asal bagi L. Jadi kat sini ada pi J kuasa 2 sama dengan L kita 4 pi. Jadi saya potong pi. Jadi J akan dapat punca kuasa 2 4 sama dengan 2 nilai asal J kita. Masuk sini, kita akan dapat 2 pi kali 2 akan dapat kat sini 4 pi. Ini untuk apa? Baru siap DL, DJ kan. Jadi soalan ni cari perubahan kecil sepadan dengan jejari. Delta J. Jadi DL, DJ adalah hampir sama dengan delta L per dengan delta J. Jadi kita nak cari DJ. DL, DJ kita adalah 4 pi. Okay, manakala delta L kita kat situ adalah 0.01 pi. Yang nak cari adalah perubahan pada J. Dapatlah perubahan pada J adalah sama dengan 0.01 pi per dengan 4 pi. 4 mati, yang tinggal 0.01 bahagi 4. 2.5 darab 10 kuasa negatif 3. Jawapan kita boleh tulis dalam bentuk piawai kan. Okey. Itu untuk soalan yang kedua. Kita pergi soalan nombor 3 terus. Tengok. Dah? Okey. Tak sempat masuk formatif nanti. 2 ekor ni pun dah jam lah. Nombor 3. Panjang sisi sebuah kubus. Dia bagi kubus kan. Panjang sisi sebuah kubus. Jadi kita kena ada formula apa? Baca ayat dia. Cari perubahan kecil dalam isi padu. Jadi kita ada isi padu kubus. Isi padu kubus adalah X kuasa 3. Isi padu kubus kan. Jadi dia bagi perubahan kecil dalam isi padu kubus. Apabila setiap sisinya menyusut. Yang menyusut apa? Sisi. Sisi dia adalah X. Jadi X berubah daripada 2
kepada 1.99. Okey, soalan macam ni biasanya dia tanya, saya pernah jumpa soalan macam ni banyak, dia tanya pasal ais. Kan? Ais berbentuk cube ni mencair. Lebih kurang ada soalan tu kamu kalau kamu buat dalam soalan pasir kamu akan jumpa lebih kurang kan. Jadi kat sini adalah nilai delta X kita adalah negatif 0.01 kan. Okey. Jadi senang je. Jadi DI dx sama dengan 3x kuasa 2 sebab ada nilai x asal dia senang. 3x asal kita 2 kuasa 2 akan dapat 12. Okey. Terus kita boleh masuk dalam formula di dx delta I per delta x. Kita akan dapat delta I adalah sama dengan di per dx darab dengan delta x 12 darab dengan negatif 0.01. Okey. Kamu ambil kalkulator terus dapat. 0.12 negatif 0.12. Tapi dia tak ada perubahan apa pun, dia pasti pakai formula yang sama, cara yang samalah. Cuma dia ada bila dia ubah sikit lah yang tu kadang-kadang dia agak keliru sikit kan. Okey. Nombor 4 terus. Okay, nombor 4. Nombor 4 kat sini kalau kamu tengok cerita dia, cari perubahan kecil dalam isi padu sebuah spheroid. Dia problem dia satu je. Kan? Formula tak bagi. Dia tak bagi formula isi padu sfera. Aku kena tahu sendiri apa formula isi padu sfera. Kan? Jadi isi padu sfera sama dengan 4/3 pi j kuasa 3. Isi padu sfera kan. Apabila jari dia, J dia menyusut daripada 5 kepada 4.98. Jadi kat sini perubahan J kita adalah sama dengan negatif 0.02. Okay, ni tak ada masalah sebab apa? Nilai asal J ada. Simple. Terus kita buat DI DJ sama dengan 3 pergi depan mati tinggal 4 pi J kuasa 2. Masukkan saja 4 pi J kita, J asal kita 5 kuasa 2 akan dapat 100 pi. Okey, dia terus formula senang lah. Jadi DI DJ lebih kurang sama dengan delta I per dengan delta J. Jadi kita akan dapat kat sini dia nak delta I, perubahan isi padu dia adalah DI DJ kita 100 pi darab dengan perubahan J kita negatif 0.02. Kan? Dapatlah kita 2 pi. Negatif 2 pi. Kalau soalan macam ni insya-Allah senang sikitlah. Kan? Dia bila melibatkan dia sangkut bila dia sobat ni J tak ada. Bila J tak ada yang tu yang dia akan sangkut sikit. Okay? Kita terus masuk pada soalan latihan formatif 2.4. Masa ada sikit lagi insya-Allah kan. 4 kot. 4 dah. Latihan formatif yang pertama cerita dia pasal formatif kan. Formatif 2.4. Dia ada satu gambar dia bagi nombor 1. Dia bagi gambar lebih kurang macam ni gambar dia. Tarik. Kemudian ada satu lengkung. Sini naik zoom terus. Lengkung tu adalah Y sama dengan punca kuasa 2 X tambah 1. Kemudian ada tangent pula. Tangent dan sini ada normal dia. Jadi P 01 Q pintasan X R
pintasan X juga untuk normal. Ini adalah dia punya tangent. Okey, soalan pertama. Rajah di sebelah menunjukkan lengkung Y sama dengan punca 02 X tambah 1. Tangent dan normal kepada lengkung itu pada titik 01 penting. Tapi senang sebab apa? Bila berlaku pada titik 01, X dia sama dengan kosong. Dia senanglah bila X kosong ni. Kan? Menyilang paksi X dan di Q dan R. Persamaan tangent dan koordinat Q. Okey, pertama kita tengok persamaan tangent. Kan? Bila buat persamaan tangent kena ada formula lah. Apa formula dia? Persamaan tangent garis lurus. Biasanya saya gunakan formula Y tolak Y1 M X tolak X1. Jadi kalau tangent kita letak kat sini M tangent. Okey. Jadi Y sama dengan, ni pindah sebelah. Y1 campur M tangent X tolak X1. Jadi yang ini kita boleh gunakan dia sebagai formula untuk apa? Persamaan tangent. Formula untuk persamaan tangent kan. Jadi kita akan jadikan dia Y sama dengan, apa Y1 koordinat ni? 1 campur MT pula adalah dy dx. Kita buat dy dx. MT sama dengan dy dx. Ni formula kan. Okey. Jadi saya akan ambil kat sini. Y sama dengan X tambah 1 kuasa 1/2. Jadi dy dx sama dengan X tambah 1, 1/2 pergi depan, tolak negatif 1/2. Cuma yang best dia apa? Yang masuk X ni kosong. Bila dia masuk kosong, best lah. Kosong campur 1, 1. 1 kuasa apa pun tetap akan dapat 1. Jadi yang tinggal adalah 1/2 saja. Itu kita panggil apa? Untuk kita punya M tangent. Masuk kat sini. 1/2 X tolak kosong. Okey? Kalau kamu jumpa soalan macam ni, dia ada pecahan. Dia dua cara boleh jawab. Yang pertama kamu boleh jawab Y sama dengan 1/2 X campur 1. Boleh. Okey. Ini persamaan dalam bentuk apa? Kecerunan. Tapi biasanya kalau ada pecahan, biasanya dia akan hapuskan pecahan tu. Dia akan jadi apa? Dia darab semua dengan 2. Dia akan jadi 2Y sama dengan X tambah 2. Tapi bila 2Y, kita tak boleh tinggal macam ni. Sebab ini persamaan ni tak ada jenis. Jadi kita kena ubah kepada 2Y tolak X tolak 2 sama dengan kosong. Kita panggil dia persamaan garis lurus dalam bentuk am. Okey, ini 2. Yang ini betul. Yang ini persamaan garis lurus bentuk kecerunan. Yang ini persamaan garis lurus bentuk am. Yang ini tak ada nama. Jadi kita kena ambil yang mana yang sesuai. Okey. Kita pergi terus. Koordinat Q. Bila kita dah ada persamaan 2Y tolak X tolak 2 sama dengan kosong. Kita nak dapat koordinat Q ini pintasan X. Pintasan X maksudnya apa? Y sama dengan kosong. Jadi saya akan potong Y ni kosong. Jadi yang tinggal apa? Negatif X sama dengan 2. X sama dengan negatif 2. Jadi koordinat Q kita adalah negatif 2, kosong. Dapat kan? Okey. Bila dah dapat persamaan tangent, normal senang cerita dia. Normal kita pergi buat apa? Tukar kat sini je. Dekat apa? Kecerunan. Yang mana kalau M tangent dia 1/2, M normal sama dengan negatif 2. Tukar simbol, terbalikkan. Kan? Jadi kita masukkan kat sini. Persamaan normal sama dengan Y sama dengan Y1. Okey. Yang ini tambah dengan M normal X tolak X1. Itu formula dia. Jadi kita masukkan je lah. Y kita Y1 1. M normal kita negatif 2. X tolak kosong. Dapat jawapan kita Y sama dengan 1 tolak 2X. Yang ini boleh kita pakai persamaan ni. Sebab apa? Ini persamaan bentuk kecerunan. Dah siap. Okey. Dapatkan pintasan X dia pula. R. Apa koordinat R pintasan X dia?
Sin X dia maksudnya Y kosong. Kosong sama dengan 1 tolak 2X. Jadi 2X sama dengan 1. X sama dengan 1/2. Jadi koordinat R adalah 1/2 kosong. Okey. Boleh nampak ke? Macam kecil je. Boleh. Luas dalam unit segitiga PQR. Oh, dah buat marker saya dah habis. Patutlah. Okey. Luas. Luas kita akan guna koordinat. Tiga koordinat ni. Kan? Apa formula untuk luas? Saya padam sikit atas ni. Sekejap. Formula untuk luas kita ada P 01, kita ada Q. Mana Q? Negatif 2 kosong dan kita ada R 1/2 kosong. Jadi luas sama dengan apa? 1/2. Ini kita pakai formula dalam geometri koordinat. Masuk je. 0, 1. Negatif 2 kosong. 1/2 kosong. Patah balik. 0, 1. Tutup. Sama dengan 1/2. Geng bawah dulu. Kalau kamu tengok geng bawah ni 0, 0, 1/2 je tinggal. Tolak dengan geng atas. Sini, sini, sini. Jadi yang ada ni negatif 2 saja yang terlibat. Yang ini kosong, ini kosong. Ini jawapan kita. Jadi kita akan dapat jawapan kat sini. 1/2 darab dengan 2/5. 5/2. Dapat jawapan 5/4. Okey? Boleh kan? Jadi sebenarnya kalau kamu tengok soalan dia lebih kurang lah. Soalan nombor 2 dengan soalan nombor 1 tu sama saja kaedah dia. Cerita dia pun semua sama. Kan? Kecuali yang beza dia hanyalah dia punya persamaan. Okey? Jadi saya boleh tinggalkan nombor 2 tu kepada kamu untuk buat. Tak ada masalah. Sebab sama. Persamaan je beza. Dan persamaan dia lagi senang. Kan? InsyaAllah boleh buat. Tengok. Cuba buat. Nanti cek jawapan belakang. Okey, saya akan terus pergi kepada nombor 3. Okey, nombor 3. Kejap. Okey, terus kita pergi nombor 3. Soalan dia, yang ni kamu kena hati-hati soalan dia. Dia perkataan, gambar lain, perkataan lain. Ni kacau cerita dia. Raja di sebelah menunjukkan sebuah kotak terbuka. Sepatutnya kotak terbuka, dia tak boleh buat macam tu. Kan? Kotak terbuka ni dari segi gambar, dari segi yang kefahaman kita, kotak terbuka macam ni je. Penutup pun tak ada. Hilang penutup dia. Dia terbuka. Bila dia terbuka, maksudnya kita nampak dalam dia. Baru putus-putus. Ini cerita dia kotak terbuka. Sebab apa? Bila kita buat isi padu tak ada masalah. Masalah yang kita dia takut apa? Masalah dia cerita dengan apa? Dia punya luas permukaan. Bila walaupun kotak terbuka macam tu, kalau dia nak luas permukaan, nanti ada pelajar yang kata kotak tu diperbuat pada kepingan cardboard dengan luas. Kamu pergi kira sekali tudung dia, habis kacau. Kena ingat ini gambar yang patut kita faham macam ni. Memang dia buat terbuka macam tu, tapi kita tak kira atas dia. Okey. Lepas tu kita kira yang ini bawah ini X, sini X dan tinggi dia H kat situ. Tunjukkan bahawa isi padu kotak. Bila kamu jumpa soalan macam ni dalam exam, saya pesan kamu untuk A, kamu tulis aja V sama dengan 1/4 75 X tolak X kuasa 3. Lepas kamu buat yang ini, kamu ambil space sikit, kamu terus buat B dulu. Kenapa? Sebab soalan bila dia suruh tunjukkan, maksudnya persamaan ni dah betul. Nampak? Cuma kadang-kadang ada pelajar, dia tak boleh nak buat. Macam mana daripada maklumat nak pergi ke sini kadang-kadang sangkut. Jadi kita pergi buat B dulu, ambil markah separuh dulu. Sebab B dia senang, dia kata. Cari nilai X dengan keadaan V maksimum. Nampak? Apa formula untuk V maksimum? Kalau V maksimum, apa kita buat? Dalam pembezaan maksudnya dV dx sama dengan kosong.
Kita dah boleh buat dah. Daripada persamaan ni boleh buat dah. dv/x dengan kosong. Kita betul terus pergi buat. dv/x sama dengan kosong. Apa dv/x? 1/4 tu kita letak je situ yang petik dia. Okey, yang ini akan jadi 75. Yang ini akan jadi tolak 3x kuasa 2. Sama dengan kosong macam tu. Nampak? 1/4 ni pergi dulu. Habis, hilang terus. Sama dengan kosong. Lepas tu siapa pergi? 75 pergi. Kan? 3x kuasa 2 sama dengan 75. Negatif dengan negatif habis. Yang tinggal x kuasa 2 sama dengan 25. Jadi x sama dengan 5. Kita dapat kat situ. Kan? Bila dah dapat x5, kita dapatlah cari Vmax. Nilai x dah dapat, cari Vmax. Jadi Vmax kita adalah Vmax sama dengan, ambil 5 tu masuk dekat V. 1/4 75 kali 5 tolak dengan 5 kuasa 3. Yang ni kena minta tolong Sapuan lah. Dia cakap sikit tekan kereta. Saya tekan terhegeh-hegeh. Berapa Sapuan? $62.5. 62.5. 62.5. Siaplah cerita dia. Kan? Bila dah dapat ni, baru pergi buat A. Maksudnya kalau A tu dapat tak dapat, kita dah tak risau dah. Sebab markah kita dah dapat separuh. Jadi kalau ikut percentage, kita dah dapat 50% lah. Kan? Okay? Baru kita buat ni. Apa cerita dia? Dia kata, kotak dia buat pada kepentingan buat luas. Luas dia 75. Luas dia apa? Ada berapa luas kat sini? Atas tak ada. Dia semua ada 5 saja. Kan? Luas sama dengan bawah x kuasa 2 campur dinding dia ada 4. Semua sama luas dia. X kali H, X kali H, X kali H, X kali H. Semua ada 4 X H. Sama juga dia bagi 75. Saya buat macam tum sana. Okey. Kemudian isi padu kotak. Isi padu dia sebenarnya adalah hanya X kuasa 2H. Nampak? Tapi kat sini H tak ada. Maksudnya mana dia ambil H? Dia ambil dari sini. Dan ambil sini masuk sini. Jadi kita dapatkan H kat sana. Jadi kat sini 4XH sama dengan 75 tolak X kuasa 2. Okey. Jadi H sama dengan 75 tolak X kuasa 2 per dengan 4X. Okay, bawa ke sini. Okey. Sama dengan X kuasa 2. H siapa? 75 tolak dengan X kuasa 2 per dengan 4X. Okey. Jadi kat sini kalau kamu tengok, ni dengan ni mati. Tinggal X saja. Jadi 4 ni dia keluarkan jadi 1/4. Kita ikut je. Kemudian dia expand. 75X tolak X kuasa 3. Kat sini sebenarnya kedapat tak dapat, kau salin je. Ambil, salin letak je. Kan? Tapi kadang-kadang yang atas ni yang keliru. Jadi pergi B dulu buat. Selesai. Dapat markah. Patah balik dekat A. Kan? Tu soalan cerita dia pasal apa? Tunjukkan. Okey. Kita pergi soalan nombor 4. Ini kebat. Ada gambar otak tepi tu. Okey. Soalan nombor 4, dia melibatkan ada satu gambar rajah, dia bagi satu tiang ni kot. Tiang macam tiang je, tiang. Ada lantai, ada kayu. Yang ini 10 meter. Yang ini X. Yang ini Y. Tinggi dia sini.
X sini. Okey, A, B, C. Tu gambar dia kan. Okey, lebih kurang. Okey. Rajah di sebelah menunjukkan sebatang kayu AB dengan panjang 10 meter disandar pada dinding sebuah bangunan. Hujung kayu A ialah Y meter dari atas lantai. Okey. Dan hujung kayu B pula adalah X meter dari kaki dinding. Saya kena ambil ni. Cari kadar perubahan hujung kayu jika hujung kayu B menggelongso menjauhi dinding. Dan pada kadar 3 meter saat. Okey. Jadi maksudnya yang mana? Yang ni. Kan? Menggelongso menjauhi dinding. Jadi dx dt sama dengan 3. Okey. Apabila X sama dengan 8. Maklumat dia kan? Dia suruh cari apa? Kadar perubahan hujung kayu B. Hujung kayu A. Dia suruh cari dy dt lah. Okey. Jadi kat sini problem dia. Bila kita nak buat dy dt. Bila kita letak kat sini. Formula kita dy dt sama dengan dy per dt. Dan satu huruf lagi bila kita tengok, huruf ada huruf X. Dx. Okey. Masalah kita, kat sini benda yang disuruh cari, tak ada masalah. Dy dt dah ada. Problem dia dy dx. Nampak? Kenapa problem kat dy dx? Tak ada persamaan. Bila tak ada persamaan, kita kena tengok apakah maklumat yang jelas dia bagi. Dia bagi kalau kamu tengok, benda ni adalah segitiga bersudut tegak. Segitiga bersudut tegak maksudnya apa? Kita boleh gunakan apa? Pythagoras theorem untuk panjang. Kan? Apa formula kita? 10 kuasa 2 sama dengan Y kuasa 2 campur X kuasa 2. Ini formula untuk apa? Pythagoras theorem. Biasanya kita nak jadikan apa? Y sebagai perkara rumus. Jadi saya akan ambil Y kuasa 2 sama dengan 100 tolak dengan X kuasa 2. Jadi Y akan dapat punca kuasa 2 100 tolak X kuasa 2. Itu kita punya formula untuk apa? Menggunakan Pythagoras theorem. Jadi bila dah dapat tu, kita dah boleh buat dah. Y sama dengan 100 tolak X kuasa 2 kuasa 1/2. Dah boleh buat dy dx. Okey. Dy dx salin kurungan. Bawa depan. Tolak 1. Beza dalam bawa belakang. Beza dalam akan dapat apa ni? Negatif 2x. Dia kena ada beza dalam kan? Okey. Berapa nilai X yang diberikan? Dia bagi. X sama dengan 8. Masukkan X sama dengan 8. Kita akan dapat 1/2. 100. 8 kuasa 2. Negatif 1/2. Negatif 2 kali 8. Jadi saya akan dapat kat sini. Saya tengok 2 dengan 2 ni boleh mati kan? Yang tinggal adalah negatif. Kat atas tinggal negatif 8 je. Per kat bawah kat sini 100 tolak 64. 36. 36 punca kuasa. Dapat 6. Jadi dapat negatif 4/3. Untuk apa ni? Dy dx. Jadi dah boleh siap lah kita buat. Ini soalan. Lengkaplah. Oleh sebab itu dy dt sama dengan negatif 4/3 darab dengan apa dx dt kita tadi? 3. Mati-mati tinggal negatif 4. Siap. Dia kita tengok flow dia kan datang dari mana. Boleh ikut ke? Boleh? Nik boleh Nik?
Lepas saya. Ha? Nanti tengok lagi lah. Tengok dua-dua kali pelan-pelan ni, sabar kan. Okey, jangan nangis lagi. Okey. Kita try dulu. Berapa kita lawan dulu ni. Nombor 5. Kita pergi nombor 5 Nombor 5. Dia ada bagi satu gambar. Lebih kurang je gambar dia. Tapi ada orang dan helikopter. Orang ada tengok. Saya ambil segitiga tu je. Okey. Yang ini dia kata helikopter tu. Helikopter kita ke kiri. 17 meter saat -1. Tinggi dia 135. Okey. Rajah di sebelah menunjukkan sebuah helikopter yang berada pada ketinggian 135 meter dari permukaan tanah. Helikopter itu bergerak secara mengufuk ke arah budak lelaki dengan kadar 17 meter saat -1. Cari kadar perubahan jarak antara helikopter dan budak lelaki itu. Apabila jarak mengufuk antara helikopter dengan budak lelaki itu ialah 72. Jarak mengufuk kan ini? Ini kita panggil jarak mengufuk 72. Okey. Jadi apa saya buat kat sini? Soalan dia kata apa? Cari kadar perubahan jarak antara helikopter dengan budak lelaki itu. Jadi kita boleh jadikan dia persamaan kita simple je. Contoh saya jadikan yang ini jarak dia. Antara budak dengan helikopter. Ini antara budak dengan helikopter. Okey. Yang ini kita boleh jadikan sebagai Y. Nampak? Yang ini kita jadikan sebagai X. Okey. Jadi formula kita bila segitiga, tetap formula kita adalah apa? Pythagoras theorem. Boleh guna Pythagoras theorem. Iaitu Y kuasa 2 sama dengan yang ini. 135 kuasa 2 campur dengan X kuasa 2. Itu formula kita. Y macam tadi je ni. Punca kuasa 2, 135 kuasa 2 tambah X kuasa 2. Saya tak usik 135 kuasa 2 tu sebab apa? Bila kita kuasa 2 kan 135 jawapan dia panjang. Jadi. Okey. Biar kat situ dulu. Kemudian kita pergi buat cerita dia. dy dt sama dengan dy dx darab dengan dx dt. Okey. Bila saya letak x kat sini, maksudnya kadar yang ini adalah dx dt. Nampak? Kadar tu. Cuma kadar dia kalau kamu tengok, bila dia bergerak ke sini, apa jadi? Dia akan jadi jarak x kita ni makin pendek. Jarak x kita ni makin pendek, makin pendek, makin pendek, makin pendek, makin pendek. Jadi maksudnya kat situ dx dt kita adalah kita boleh anggap sebagai negatif 17. Sebab apa? Dia berkurang. Dia makin lama makin berkurang. Okey, jadi kat sini dah ada dx dt. Yang belum ada dy dx. Kita pergi cari dy dx dulu kan. Dy dx saya bagi kat situ. Y sama dengan 135 kuasa 2 campur X kuasa 2 1/2 macam tadi. Jadi dy dx akan dapat 1/2 135 kuasa 2 campur X kuasa 2 negatif 1/2. Ni keluarkan. Kita akan dapat 2x. Okey. 2 dengan ni mati. Berapa x dia bagi? X kita ni. 72. Masukkan saja kan. Okey. 135 kuasa 2 campur 72 kuasa 2 negatif 1/2 x 72. Ambil kalkulator. Wow. Nombor dia baiknya.
72/153. Boleh kecil ke? 17 cikgu. Ha? 8/17. 8? Kenapa saya dapat lain ni? 8 per Oh, per. Okey. 8/17 betul. Okey. Itu kita punya dy dx. Tak habis lagi. Dia nak dy dt. Baru kita masukkan. Jadi dy dt sama dengan 8/17 darab dengan negatif 17. Dia bagi nombor senang punya. Potong. Dapat jawapan negatif 8. Answer kita. Okey. Dekat sebelah tengok. Oh, dah masuk dah dapat ni. Latihan sumatif. Okey, masa pula tersempat. Aduh ya. Okey. Tengok sumatif kejap. Atas-atas ni boleh kot. Kan? Latihan sumatif saya, kalau kamu tengok saya buat tu, latihan sumatif saya terus start nombor 5 terus. Start nombor 5. Tengok. Sebab yang atas-atas tu saya ambil yang ada gambar otak. Okey, nombor 5 latihan sumatif. Sempat satu lagi soalan kot. Nanti kita sambung lagi. Sumatif, kita ambil kat sini nombor 5 kat situ. Kecerunan lengkung Y sama dengan AX tambah B per X kuasa 2 pada titik negatif 1, negatif 7/2. Kecerunan dia, M dia adalah sama dengan 2. Senang. Maklumat dia bagi banyak. Kan? Jadi apa formula kita? M dia sama dengan dy dx. Kita buatlah dy dx. Jadi kita akan dapat kat sini yang pertama. Dy dx sama dengan A. Yang ini tolak 2B per X kuasa 3. Okey. Jadi saya masukkan X kita berapa? Negatif 1. A tolak dengan 2B. Negatif 1 kuasa 3. Negatif 1 balik. Sama dengan dy dx kita 2. Jadi kita akan dapat satu persamaan kat sini iaitu A campur 2B sama dengan 2. Okey. Tapi tak boleh selesai lagi sebab apa? Kita ada satu persamaan je. Mana satu lagi persamaan? Satu lagi persamaan kamu kena ingat. Kita ada persamaan asal. Ni. Jangan lupa yang asal dia boleh masuk koordinat dia. Masuk persamaan asal. Y kita negatif 7/2. Yang ini jadi negatif A. Yang ini akan jadi tambah B. Kenapa B? Negatif 1 kuasa 2, 1. Okey. Ini akan dapat macam ni. Jadi kita dah boleh buat apa? Persamaan serentak. Serentak. Saya susun bagi sini lah. Jadi saya akan jadikan dia A tolak B sama dengan 7/2. Jadi ambil kalkulator. Kamu tekan saja pakai mod equation tu. Dapatlah A dengan B. Berapa, Fan? Negatif ni. Tiga dengan negatif 1/2. 3 dengan A 3 lah kan. B negatif 1/2. Okey. Ni simple je. Kamu boleh tengok. Walaupun dia aras 3 kat sini tapi tak apa. Dia sebab apa? Dia perlukan 2 persamaan nak kena buat. Lepas tu buat persamaan serentak. Sebab tu dia jadi macam ni.
Okey. Kita tengok sempat lagi. Satu soalan. Soalan last. Sekali lagi. Nombor 5, nombor 6. Nombor 6 senang. Saya buat nombor 7. Nombor 6 kamu try buat. Saya tolong nombor 7 dulu. Nombor 7 kat sini. Kita tengok. Y sama dengan 14. Per punca kuasa 2, 6X kuasa 3 campur 1. Okey. Perubahan hampir dalam Y apabila X monokok. Soalan dia nak apa? Perubahan hampir dalam Y apabila X berubah daripada 2 kepada 2.05. Jadi kat sini kita akan dapat delta X kita sama dengan 0.05. Okey. Hilang dah puan. Bateri habis ke? Sampai sini. Kita terus buat apa? Formula kita. Apa formula kita? dy dx hampir sama dengan delta y per dengan delta x. Okey. Jadi kita dah ada delta x. Yang belum ada delta y kat sini. Kita ada tak nilai apa x asal? Nilai x asal kita ada. Maksudnya senang. Kalau x asal ada senang. Jadi kita hanya perlu buat dy dx je. Dy dx saya akan buat y. Saya tukar dulu. 14. Ni 6x kuasa 3 campur 1 kuasa negatif 1/2. Baru senang kita buat dy dx. Jadi dy dx kita akan jadi sama dengan 14. Okey. Bracket 6x kuasa 3 campur 1. Oh, saya lupa ni bawa depan. Darab depan dia akan jadi darab dengan negatif 1/2 tinggal negatif 7. Tolak 1 jadi negatif 3/2. Beza dalam 18x kuasa 2. Beza dalam ni keluar. Okey, masukkan x kita 2. Kita akan dapat negatif 7, 6, 2 kuasa 3 campur 1, negatif 3/2 kali 18, 2 kuasa 2. Jadi kita akan dapat kat sini, kejap kira. 8, 6, 48, 49. 49, punca kuasa 2, 49 adalah 7. 7 kuasa 3, 3/43. Jadi negatif 7 per 3/43. 18 kali 4. 40, 32, 72. Jadi tekan kalkulator. (72 per 49). Betul ke? Negatif 72 per 49 untuk dy dx. Boleh masuk Jadi dy dx kita adalah negatif 72 per 49. Delta y kita tak tahu. Delta x kita adalah 0.05. Oleh sebab itu kita akan dapat delta y kita sama dengan negatif 72/49 ni darab dengan 0.05. (18) 245. Cuba kamu cek, betul tak? 18 per 245. Semak tengok. Sapuan ada balik. Kenapa sapuan tadi keluar? Bateri habis. Online putus-putus. Okey. Apa minggu depan kamu dah boleh datang center yang mana dekat-dekat ni boleh datang center. Ni boleh datang ke minggu depan? Tengok pada kesihatan. Tengok dia kesihatan. Okey, tak apa.
Kau jalan kaki tau. Ngada-ngada kan. Okey. Ini dah lebih kurang untuk hari ni. Sempat takat ni je. InsyaAllah saya akan buat. Saya nak habiskan topik ni. Sebab kita dah lama duduk dalam perbezaan. Walaupun topik yang susah. Sebab tu saya ajar pelan-pelan. Okey. Jadi insyaAllah saya akan buat video single-single sikit-sikit. Untuk kamu tengok dari segi video. Jadi kalau boleh faham. Tak faham kau boleh tanya terus. Dekat YouTube tu pun boleh komen kat bawah tu. Ataupun dekat WhatsApp group pun boleh. Kamu tanya. Jadi kita boleh cepat sikit masuk kepada pengambiran. InsyaAllah. Jadi setakat ni dulu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit kekurangan dan kekhilafan. Saya minta maaf. Yang kita sangkut tadi insyaAllah saya akan terus buat. Supaya kamu tidak confused lagi. Okay, insyaAllah. Jadi kita jumpa lagi insyaAllah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Sama. Salam, cikgu.